Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak pelajar tahun 2? Ustaz doakan kamu sentiasa berada di dalam keadaan yang sihat sejahtera. Okey, insya-Allah anak-anak pelajar, hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran kita di dalam mata pelajaran ibadah. Jadi sebelum kita belajar, jom bersama-sama dengan ustaz kita baca dulu doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Okay, jadi pelajar, hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran kita di dalam tajuk yang ketiga, iaitu berkenaan dengan istinja. Okey, berkenaan dengan istinja. Jadi sebelum itu, ingat balik apakah yang dinamakan sebagai istinja ataupun apakah itu istinja. Istinja ini maksud dia apa? Istinja ini ialah menghilangkan najis yang keluar dari kubul, yakni kemaluan hadapan, atau dubur, iaitu kemaluan di belakang. Dengan apa? Kita hilangkan najis menggunakan alat-alat istinja. Jadi kita juga dah belajar antara alat-alat istinja ataupun cara istinja yang kita dah belajar sebelum ini. Yang pertama, kita menggunakan air mutlak, dan juga kita boleh nak istinja menggunakan selain daripada air, iaitu sebagai contoh kita guna batu, kita boleh guna daun kering, kita boleh guna dahan-dahan kayu dan sebagainya, yang mana yang menepati ke semua ciri-ciri bahan yang kita boleh guna untuk istinja. Jadi pada hari ini pelajar, kita akan tengok pula berkenaan dengan cara istinja yang paling afdal, iaitu paling baik ataupun paling utama. Okey, jom kita tengok. Okey, jadi sebelum itu Ustaz nak kamu keluarkan buku teks ibadah tahun 2. Keluarkan buku ini. Okey, boleh buka di muka surat 33. Okey, buka dulu muka surat 33. Okey, jadi pelajar, hari ini kita akan tengok berkenaan dengan pelajaran yang kelima, iaitu cara istinja paling afdal, paling utama. Okey. Daripada barang-barang ataupun bahan-bahan yang kita boleh guna untuk istinja, mana satu daripada semua itu yang paling bagus atau paling baik, paling yang disarankan oleh agama Islam? Okay, kita akan tengok. Yang pertama, sebelum ini kita dah tengok yang macam Ustaz cakap tadi, kita boleh guna air, kita boleh guna batu, kita boleh guna kayu, kita boleh guna benda-benda kesat seperti tisu dan juga daun-daun kering. Jadi daripada semua itu, apakah bahan yang paling utama, paling bagus untuk kita istinja? Okay, jom kita tengok sama-sama. Okay, kamu juga boleh tengok dalam buku di muka surat 33 itulah. Okey, cara istinja paling afdal. Cara istinja paling afdal adalah dengan menggunakan yang pertama ialah air mutlak. Yang paling utama, paling bagus kalau kita nak istinja, kita guna air mutlak. Jadi air mutlak ini dia terbahagi kepada beberapa jenis, iaitu air mutlak ini ada 7 jenis. Yang pertama, kamu boleh guna air hujan. Yang kedua, kamu boleh guna air embun. Yang ketiga, kamu boleh guna air salji. Yang keempat, kamu boleh guna air laut. Kelima, boleh guna air sungai. Yang keenam, boleh guna air telaga. Dan yang ketujuh, boleh guna air mata air. Jadi ketujuh-tujuh yang Ustaz sebutkan tadi adalah di antara jenis-jenis air mutlak. Kamu boleh guna salah satu daripada ketujuh-tujuh itu untuk kamu beristinja. Okey, jadi kena ingat, cara istinja selepas kamu buang air kecil, selepas kamu buang air besar, cara paling utama ataupun cara yang paling baik, paling bagus adalah kita cuci ataupun hilangkan najis menggunakan air mutlak. Okey, boleh faham? Boleh jelas? Okey, jadi sebaik-baik istinja adalah kita guna air mutlak. Sebab apa? Sebab air mutlak ini dia air, bila kita nak hilangkan najis, dia jadi senang. Najis tu senang hilang, dan juga dia hilang sekali dengan dia punya bau, dia punya warna dan sebagainya. Dan kita rasa yakin bila kita istinja menggunakan air mutlak, kita dah rasa badan kita ini ataupun tempat keluar najis itu dah bersih, dah suci.
Okey, boleh faham? Okey, boleh jelas? Okey, jadi cara istinja paling utama adalah kita guna air mutlak. Salah satu daripada air mutlak. Ataupun kita guna salah satu daripada jenis-jenis air mutlak yang 7 Ustaz sebutkan tadi. Boleh faham? Okey, itu yang pertama, paling utama. Yang kedua, rendah sikit taraf dia daripada air mutlak, kita boleh guna apa? Jom tengok. Yang kedua adalah kita guna batu. Cara istinja yang kedua terbaik adalah kita guna batu. Batu pun kita kena tengok. Kita tak boleh guna semua jenis batu. Macam Ustaz dah cakap sebelum ini, kalau nak guna batu, yang pertama paling bagus kita guna batu yang dia banyak sudut, dia banyak penjuru. Dan yang kedua kamu boleh guna juga batu-batu yang licin tapi kena dalam kuantiti batu yang banyak. Dan juga kita dah belajar sebelum ini cara istinja menggunakan batu macam mana. Okey, Ustaz tak nak ulang dah. Jadi kena faham. Kalau guna batu, dengan syarat, kalau kita guna batu yang banyak penjuru tadi, yang pertama, kita pastikan setiap kali cucian kita di tempat keluar najis itu, kita hanya guna satu penjuru sahaja untuk sekali sapu sahaja. Tak boleh kamu guna penjuru yang sama, kamu dah cuci tempat keluar najis, itu kamu guna lagi sudut yang sama itu untuk cuci najis yang kedua. Tak boleh. Dan juga macam batu yang licin, kamu hanya boleh guna seketul batu untuk sekali je. Sekali sapu, dah tak boleh guna dah. Ambil batu yang lain. Dan sebagainya. Jadi ini adalah ataupun cara yang kedua paling baik adalah kita guna batu untuk beristinja. Selebihnya daripada itu, contoh macam kita nak guna daun kering ke, kita nak guna kayu ke, nak guna tisu ke, nak guna kertas yang kesat ke, itu adalah cara-cara yang paling rendah lah. Maknanya bukan utama lah. Maknanya kalau kamu guna barang-barang itu, bahan-bahan itu tadi, kita tak berapa yakin. Jadi cukup, jadi kena ingatlah. Ataupun nak selamat, kalau nak beristinja, kita guna dua benda ini. Yang paling bagus, kita guna air mutlak. Jadi cara istinja yang paling afdal, paling utama, kalau kita nak istinja selepas kita qada hajat, sama ada kita buang air kecil ataupun buang air besar, adalah dengan cara kita istinja menggunakan air mutlak. Yang kedua, kita boleh guna batu. Okey, boleh jelas? Boleh faham? Jadi kedua benda ini adalah barang-barang yang paling afdal kita guna untuk kita beristinja. Okey, boleh jelas? Boleh faham? Okey, jadi kat rumah lepas ni, kalau kamu nak beristinja, Ustaz sarankan, Ustaz galakkan kamu beristinja menggunakan air mutlak. Di mana air mutlak ini menjadi kebiasaan lah pada kita. Bila kita dah lepas buang air kecil ke, dah buang air besar ke, kita akan guna air untuk bersihkan kan. Okey, jadi cukup sekadar itu sahaja pembelajaran pada hari ini. Kena ingat, cara istinja paling afdal adalah kita guna air mutlak dan juga batu. Okey, dengan habis pelajaran yang kelima ini, maka habislah pembelajaran kita berkenaan dengan tajuk istinja. Jadi lepas ini kamu boleh tengok balik perbincangan-perbincangan sebelum ini di dalam tajuk-tajuk istinja. Dalam video-video Ustaz sebelum ini, kamu boleh fahamkan dan boleh buat latihan lah. Contoh kalau kamu nak guna batu untuk istinja, boleh. Tapi kena ikut cara yang betul. Jangan kamu ikut cara kamu. Takut bila kamu ikut cara kamu, tempat yang keluar najis itu masih kotor, masih bernajis. Dia tak jadi bersih. Okay, boleh jelas? Okey. Jadi selepas ini dan pembelajaran akan datang, kita akan sentuh kepada tajuk yang baru. Iaitu tajuk apa? Kena tunggu pada minggu hadapan. Okay, jadi cukup sekadar itu sahaja pembelajaran pada hari ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.